Seismic Podcast. Assalamualaikum, hi guys. Berjumpa lagi kita dalam Seismic Podcast. Kali ini episod yang ke-9. Macam biasa saya tidak berseorangan. Kita pasti akan ada pasangan kan. Setiap manusia dicipta berpasang-pasangan ada. Tapi kali ini Razali Zain tak dapat bersama dengan kita. Razali Zain mungkin sedang berbahagia dengan pasangan saya baru. Macam nak intro awak, tapi awak dah mengeluarkan suara. Aduh, tak perlu. Tapi tak apalah, korang harap-harap korang nampak suara dulu, tak nampak muka. Special edition. Dia kembali untuk mengisi ruang kekosongan ditinggalkan. Ada. Dan bersama dengan saya Zaidi Aziz. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi saya dalam Seismic Podcast ni. Saya rasa macam wow, berbangga. Akhirnya segmen yang saya start saya kembali semula. So hari ni saya kat sini hanya membantu Patch untuk mengisi kosongan. Razali Zain tak dapat datang sebab dia terlalu busy. Dia celebrity. Raz Media Group Seismic TV. So hari ni Patch Mono, kita episod ke-9 dah. Sebelum banyak-banyak benda kita bercerita. Kita pernah cerita pasal kemurungan, mental illness. Kita pernah cerita pasal cinta. Favorite anda semua. Yes. Tapi hari ni sedikit berbeza, Patch. Betul. Kali ni kita nak instill, orang kata minat, mana yang tertanya-tanya macam mana nak itu, macam mana nak ini. Ini special episode khas untuk anda. Jom kita berkenalan dahulu dengan kita punya tetamu, panelis kita. Kita ada dua orang yang hebat dalam bidang masing-masing ni. Betul. Puan Farini, Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO My Harapan, yang akan bersama dengan kita hari ini untuk bincangkan tentang topik bisnes ataupun perniagaan pada usia yang muda. Selamat datang Puan Farini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan Farini? Baik, alhamdulillah. Puan Nini. Nama orang kata lebih kekitaan, lebih mesra. Lebih mesra. Yes. Okay, dan seterusnya Patch, kita ada panel kedua kita. Seorang yang saya sendiri kenal dah lama dah, yang saya sendiri kagumi. Dulu orang kata saya budak-budak intern dulu saya bekerja dengan dia. Sekarang dia merupakan CEO juga. Ini dia. Di sebelah saya ni kita ada Encik Syahrudin Zain, seorang usahawan muda yang juga CEO kepada sebuah production house iaitu Kunang-Kunang Pictures. Macam tu sebut dia. Selamat datang. Saya selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Sihat Syah? Gugup dengar tadi. Tanpa membuang masa, kita dah bawakan kedua-dua figura hebat ni. Kedua-duanya peneraju bisnes, perniagaan ataupun syarikat masing-masing. Puan Farini, kita straight to the point. Kita tak nak buang masa lagi. Boleh tak ceritakan sedikit apa tu My Harapan? Ramai orang yang macam mungkin tak pernah dengar lagi. Betul. Apa My Harapan ni? Silakan. Okay, so kami ditubuhkan dah 11 tahun 12 tahun dah, insyaAllah tahun ni. Lebih bukan lagi baru. Bukan baru, agak tua macam saya. Jangan macam tu. Okay, so trivia. Toka umur tak boleh tidak boleh ke sana. Kalau tak super umur jadi kami melihat kepada pembangunan belia supaya mereka boleh memenuhi potensi diri mereka yang sebenar melalui kesewanan sosial. So bukan hanya entrepreneurship ataupun kesewanan secara mainstream, tapi lebih kepada kesewanan yang memang ditubuhkan khas untuk memenuhi sesuatu masalah. Jadi dia kena selesaikan masalah itu yang either in communities ataupun problem that is urgent lah, macam tu. So kita melihat kalau dia ada social consciousness bersama dengan cara untuk melihat kepada diri sendiri dan yang lagi hebat lagi, mereka boleh memenuhi yang lebih menyeluruh lah, wholesome dan menjadi citizens yang contributing. Itu tentang My Harapan. Puan Farini, macam saya kata tadi, Encik Syah ni adalah seorang kata founder, CEO. Bunyi macam founder produk CEO. Boleh cerita sedikit tak? Kita nak bagi Syah lah lebih mesra kan? Boleh. Okay Syah, boleh cerita sikit tak macam mana permulaan buatnya bisnes ni? Sebab kita tahu Syah ni dia banyak bisnes. Sebelum dia start yang betul-betul sekarang ni, saya kenal dia banyak bisnes merangkak-rangkak sampai sekarang dah berlari Kunang-Kunang pecut. Pictures, Tapau semua. Macam tu. Okay Syah, macam mana boleh permulaannya tu? Permulaan saya waktu zaman belajar pun saya dah start buat bisnes lah. Iaitu saya buat kantin sekolah. Time tu saya SM2.
UiTM Shah Alam. Saya ambil degree, saya buat inter sekolah. Kemudian saya stop sebab saya nak jadi wartawan konon-konon. Saya jadi wartawan lah kejap 3 tahun. Dekat situ jumpa Zaidi Aziz tu. Stop belajar atau stop kantin? Stop kantin. Saya continue saya pelajaran. Lepas tu bila dah ambil degree tu macam rugi ni tak jadi wartawan. Jadi saya pun jadi wartawan lah. Lepas tu bila dah jadi wartawan, saya rasa memang minat saya dekat peniaga lah. So saya start dengan kawan-kawan. Kita buat time tu buat wedding je. Sebenarnya kalau orang kata bisnes ni perlukan modal duit, bagi saya bukan lah. Bukan semua bisnes lah mungkin. Betul. Dia perlukan modal insan. Pembangunan modal insan. Adakah kita dalam camp motivasi sekarang ni? Ya, bersama dengan kita penceramah bebas. Dan itulah yang kita katakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebab bukan semua orang kata perniagaan yang nak kita nak mulakan tu berpunca dengan RM1 kan. Dan saya sebenarnya lupa nak perkenalkan kepada anda semua juga bahawa sebenarnya My Harapan juga sebenarnya listed dalam Wiki Impact 100. Jadi bukan calang-calang. Dan saya nak tanya sedikit, kalau boleh elaborate sikit lagi. Tadi kita dah sentuh pasal My Harapan dan social issues. Jadi macam mana, adakah macam My Harapan ni ada sediakan training ke, ada sediakan modul ke? Sebab mungkin bila orang faham pasal social poverty semua tadi tu, mungkin orang belum dapat lagi dia punya insight dia punya pasal My Harapan ni. Mungkin boleh terangkan lebih lanjut Puan Dini. Okey, jadi memang kalau kita lihat, kalau nak memenuhi potensi diri belia tu, pelbagai cara. So kita menggunakan social entrepreneurship. Maksudnya dari awalnya kita, kalau dia nak tahu idea macam mana, dia tak tahu idea nak solve problem masing-masing dalam community, benda-benda yang dia passionate about, dia akan melalui proses bersama dengan kita. Ada melalui training, workshop, mentoring pun ada, bersama dengan expert. Saya kalau boleh tak nak cakap ada dana, tapi ada dana sedikit. Jadi kita ada berikan network, investments, insyaAllah. Jadi kalau dia boleh grow dan scale, kita boleh juga hubungkan dia dengan investors mana-mana yang ada, insyaAllah. Jadi benda ni macam tak kisahlah sesiapa saja yang nak start business. It could be anything, apa-apa juga business. Adakah ada bidang-bidang tertentu yang hanya My Harapan boleh bantu, boleh support? Asalkan dia tidak, it's not a first world problem lah. Maksudnya dia memang memenuhi ada tujuan motif yang lebih besar daripada hanya mencari keuntungan. Dia kena melihat kepada outcomes, ataupun ada tak perubahan dari segi pengajian, ataupun dari segi mungkin tak mendapat pendidikan, ada tak akses itu. So kalau kita tengok SDGs. Yang senang lah, kalau dia memenuhi tujuan yang ada, objektif yang ada pada SDGs, insyaAllah kita akan bantu. SDGs tu apa So Sustainable Development Goals. Nampak. Kita dah tahu sedikit, serba sedikit apa yang bagaimana My Harapan bantu para peniaga yang ingin memulakan perniagaan ni kan. Kalau boleh kita tanya sekejap dah dekat Encik Syah kita. Encik Syah. Encik. Saya. Kita nak berencik-encik ke kita nak Syah je? Syah je. Apa yang paling crucial sekali before seseorang tu memulakan sesuatu perniagaan tu, especially anak-anak muda? Mindset lah kot. Mindset. Sebab kebanyakan orang semua nak cepat. Nak cepat. Ini Datuk Rosyam cakap dengan saya. Hari tu saya jumpa dengan dia. Dia cakap bukan cakap dengan saya, cakap semua orang lah masa tu. Dia kata bila kita terlampau naik cepat, jadi kita punya jatuh tu akan cepat sebab foundation kita tak kuat. Jadi dan saya juga percaya bahawa kalau saya dari dulu lagi, macam sekarang umur saya 31, katalah umur saya 31 Nampak macam 21. Terima kasih. 31, mana tahu masa umur 26 saya dah boleh menjayakan kunang-kunang macam tu. Sekarang ni alhamdulillah revenue kita dah over 1 million. Kalau lah dulu dah capai, so mungkin saya akan cepat lupa diri ke, contoh macam tu. Walaupun tak kaya lagi, tapi saya rasa kalau dapat di ketika usia yang lebih muda, so dia boleh, foundation tak kuat lagi, dia lagi mudah untuk jatuh, lagi mudah untuk lagi banyak ancaman boleh masuk. Lepas tu satu lagi, saya tengok kebanyakan anak muda bila buat bisnes, yang pertama dia ingat modal duit tu adalah utama. Modal utama. So
Kena masuk tu awal. Berapa tahun dah yang ni Syah, yang production ni, yang Syah buat Production ni kita start 2016. Tapi 2016 tu kita buat main-main je lah. Main-main Mula mindset dia main-main So, sebenarnya guna-guna start je ni. Kita ni kawan-kawan. Lepas tu kita macam buat wedding lah sama-sama. Buat shoot, first shoot seronok. So kita start second shoot. Duit tak ambil. Duit masuk company. Buat tiba-tiba dah ada duit. Kita buat studio lah. Kita buka lah tu studio. Lepas tu studio tak pakai duit membazir. Lepas tu bila saya berhenti kerja pada 2018, start tu baru saya serius lah sebenarnya. Fokus betul. Saya time tu saya dah cakap wife saya nak berniaga lah. Jadi wife saya cakap lah, awak berhenti sini nak buat berniaga tak jadi, nak duk pergi masuk kerja kat sini, lepas tu masuk kerja kat situ, masuk kerja kat sini. Apa kata awak try je. So salah satu punca terjadinya kunang-kunang tu start kick tu sebab wife saya yang kata terjunnya sungai jalan. Wife saya terjun sungai Sebab orang kata di sebelah seseorang lelaki macam itu ada seorang wanita di sisinya. Gitu. Boleh setuju ke dengan segmen itu? Saya tak adalah wanita di sebelah saya. Ya, suami saya yes, very supportive. Tapi saya rasakan itu bukan try, itu do. So you didn't try cuba-cuba. Betul. Jalan terus. Jalan terus. Kita tanya macam untuk startup business kan. Okay, macam kita tadi tanya Syah batch. Mungkin kita tanya Puan Nini lah. Macam antara training yang disediakan, macam apa sebenarnya bila datangnya orang kata mereka-mereka yang meminta bantuan, bukan bantuan lah, datang support, untuk dapatkan support daripada Harapan ni, apa orang kata dia punya permulaan tu yang you guys akan lakukan? Biasanya ialah ingatkan modal yang penting. Sebenarnya sebelum tu kena lihat kepada benda-benda yang lain dulu. Either entrepreneurial competencies lah. So maksudnya kita kalau boleh kebanyakan yang datang kepada kami sebab yayasan immediately dia akan kaitkan dengan duit banyak, duit besar. Tapi sebenarnya apa yang diperlukan adalah mindset, and again is the competencies. Mungkin dia ada mindset yang benar tapi dia tak mempunyai skill ataupun pengalaman ataupun network lah. Jadi kita samakan melalui proses training. Kita lihat kepada idea dulu. Kita akan menanyakan kenapa idea tu sebenarnya boleh menyelesaikan masalah. Itu yang penting. Problem statement tu. Kenapa dia nak buat, the why, the purpose. Itu yang penting. Lepas tu melihat kepada diri sendiri, kebolehan mereka, their punya strength, dan melihat kepada strength orang lain. Itu yang kena ada pasukan. Itu maksudnya kita perlukan membimbing dan memberikan perhatian kepada pembinaan sebuah team. From team, then you barulah boleh start business ke, nak register ke. Kita boleh memberikan juga menjadi pemudah cara. Tapi yang pentingnya is the sole existence of the enterprise tu. Kenapa dia buat dan bagaimana. Bolehlah terma-terma yang lain kan nanti kan BMC lah, business model canvas, benda yang lebih teknikal, berkenaan dengan outcome, teori perubahan. Maksudnya apa yang you lakukan ada tak mengubah nasib beneficial orang kepada orang lain. Kalau kadang-kadang kalau tidak dia negative impact, tak bagus juga. Itulah yang kita kata tadi, takut risau, rasa macam shock sendiri pula sesuatu perniagaan tu kan kalau dia tak buat benda-benda macam ni kan. Dan sebelum kita nak sambung lagi sedikit, sentuh lagi dengan Puan ini, kita nak kembali sekejap ke Syah kita. Saya perniagaan ni ada juga buka car wash dan sebagainya kan. Jadi mungkin tak Syah boleh ceritakan sikit antara orang kata macam mana pengalaman jatuh bangun dalam bisnes ni. Sebab bila orang kata sebut je bisnes ni kan macam takutlah, tak berani lah, tak berani lah berisiko nak start bisnes. Duit aku banyak-banyak ni buat bisnes, boom jatuh, dah tak ada duit, dah tak ada modal dah. Tadi kata modal tak diperlukan, tapi macam mana nak orang kata pengalaman tu boleh orang kata cerita sikit kat mereka kat luar sana tu kalau dia nak start bisnes ni, startup macam mana? Betul. Okay, first kali bila nak start bisnes, kena tahu model bisnes kita. Kita ni business to business ke, business to consumer ke. First thing first, baru kita tahu macam mana nak run business tu dari segi marketing ataupun macam mana operation kita. Yang kedua, dari segi jatuh bangun company tu lah. Dari jatuh bangun company. Kunang-kunang sendiri sebenarnya kita sekarang ni memang dalam keadaan yang tengah baru nak bangun, nak bangkit. Sebab apa? Sebab PKP tu kita spend banyak sangat untuk diversify our business. So bila terlampau banyak kita spend, kita nak try cari bisnes baru, dan baru kita realise yang sebenarnya nak majukan bisnes ni tak perlu
tak perlu cari bisnes lain pun. Tak perlu banyak cabang bisnes lain pun. Betul. Okay. First thing first is kuatkan dulu kita punya bisnes sendiri. Itu sebabnya bila dah 2 kali gagal dalam tahun yang sama, kita dah habis mungkin ratusan ribu. So apa yang kita buat adalah kita kuatkan kita kuatkan dari segi operation. Itu perkara pertama yang saya buat lah. So sebab kita punya marketing tu memang dah jalan, tapi kita punya operation tu agak berceladu sikit. Jadi saya start untuk realign balik. Kita buat bagi penulisan yang lebih cantik, dan juga dari kita naikkan sikit gaji pekerja supaya dia lebih semangat. Betul. Itu penting. Saya setuju. Yang plus kita bagi tahu tahun depan kita dah naik sikit lagi. So baru dah stop. Nak bekerja, nak betul. Capai KPI. Betul. Itu saya sedar selepas ada seorang kita punya editor yang saya rasa cukup berbakat keluar lah. Sekarang ni kita sedang meningkat naik. Alhamdulillah. So saya ada dengar satu perkataan yang datang daripada founder Gojek. Dia kata kesilapan usahawan bila dia tengok company dia, perniagaan dia naik, dia rasa company tu sentiasa naik. Dan bila dia tengok company tu turun, dia ingatkan company tu terus menurun. Sebab perniagaan tu ada turun dan naik. Ada naik turun dia. Betul. Sukalah perniagaan ada naik turun. So expectation tu kena different lah. Tak boleh turun akan terus turun kan. Dalam kehidupan kita tak semestinya di atas sentiasa, di bawah. Tak bawah juga sentiasa. Beralih sedikit apa yang kita dah terima tadi tu, kita nak tanya anak muda zaman sekarang, sebab kita nak lebih fokus kepada anak-anak muda kita zaman sekarang kan. Pasti ramai yang nak memulakan perniagaan, sebab sekarang ni lagilah macam-macam benda pun boleh jadi bisnes. Dia bercakap sahaja cantik post something dekat Instagram, contoh pun boleh jadi bisnes kan. Jadi nak tanya untuk anak muda zaman sekarang ni kan, macam mana diorang nak identify, nak kenal pasti perniagaan atau bisnes yang sesuai dengan kepakaran masing-masing. Macam mana tu? Adalah dengan betul-betul kenal diri lah. So, antara ni adalah passion dia kat mana. Tapi selain daripada passion tu, dia kena lihat kepada apa yang dia rasa dia boleh stay the long term lah. Sebab benda nak melakukan perniagaan ni bukan short term lah. Dia perlukan masa, dia perlukan modal, tapi more than modal adalah kebolehan untuk mencapai pelbagai benda lah. Dalam perniagaan is networking, is establishing perhubungan antara connections dengan pelbagai stakeholders, dengan yang besar, yang kecil, yang upstairs, yang downstairs, semualah ada. So the idea is to look into apa kebolehan you, tapi dengan cara mana you nak tahu adalah dengan memulakan sesuatu inisiatif yang kecil yang mungkin risiko dia lebih kecil lagi. Alah, dana RM200 cuba-cubalah dulu. Tengoklah macam apa yang dia suka. Kadang-kadang ada orang yang nak ke depan, boleh buat sales. Kadang-kadang ada orang peniaga ataupun usahawan, dia tak suka ke depan. So dia kena pandai cari orang yang suka yang ke depan, dia boleh buat sales. So tu antara cara nak mengenal pasti perniagaan apa sebenarnya adalah to do it. Kalau tak buat, to do it with low risk. Maksudnya dengan dana yang kecil, cubalah dengan pharma, iaitu father mother punya duit, allowance sikit tu letak ke tepi. Cuba dulu dengan dalam pelbagai jenis. You nak buat retail ke, you nak cuba macam-macam ke, asalkan you align dengan purpose you apa sebenarnya. Sebab itu yang memberikan kepuasan yang lebih daripada semata-mata nak memastikan ada keuntungan lah. Itu saya nak kena. Itu pendapat Puan Nini lah. Macam mana dengan Syah pula? Pendapat macam mana diorang nak tahu apa yang diorang perlu, macam mana diorang nak start, apa bidang betul-betul yang kena dengan diorang, macam mana diorang nak troker benda tu dalam within diorang punya diri diorang. Betul. Pertama macam Puan Nini cakap tadi, kita start small. Okay, jangan terus sekarang ni aku nak buat pinjaman lah. Tu memang salah satu kesilapan yang biasa saya tengok ni. Biasalah kawan-kawan, biasa dilakukan adalah buat pinjaman. Saya selalu suggest untuk kawan-kawan saya, kalau anda kata contoh nak buat production house, kerja dulu dengan production house. So kita learn macam mana proses. Betul, experience. Macam saya sendiri, saya kerja as a media. So saya ada connection saya dengan media. So saya pun dapat projek kita buat program TV. Lepas tu kita menang anugerah. Bila menang anugerah tu baru kita baru start naik, buat program TV dan seterusnya. Baru kita buat iklan, baru kita buat iklan raya, dan seterusnya. So nak tak nak kena ada basic
kebolehan tadilah. Setuju. Itu dia yang Puan Nini cakap tadi, establishing connections dahulu kan, baru lebih mudah selanjutnya nanti. Kita nak tanya juga macam mana betapa pentingnya, bagaimana pentingnya social media seperti Facebook, Instagram, TikTok ini yang memang current yang sekarang ni semua anak muda gunakan lah kan. Betul. Dalam mengembangkan bisnes diorang ni, perniagaan diorang ni. So basically kita dah jump sikit lah ke social media marketing kan. Dan kalau tak ada social media ni, bagaimana bisnes ni boleh berkembang? Sebab kita tahu it's proven already, sebelum kehadiran dunia digital, kehadiran social media ni, perniagaan-perniagaan yang dah berlaku sebelum ni sukses sahaja. Mungkin dulu kepentingan mungkin orang nampak newspaper sebagai platform untuk diorang promote, orang akan iklankan dekat ini apa semua kan. Tapi sekarang ni kadang-kadang orang hanya perlu jadi TikTok influencer, social media influencer, buat tricks everything dekat social media. Orang nampak ini adalah tempat yang bagus untuk orang invest benda tu. Tapi itu untuk mereka yang kata buat content. Tapi untuk orang kata yang perniagaan yang sendiri startup ni, how important is the social media tu? Macam mungkin Puan Nini boleh cerita sikit, adakah dalam kita training session tu ada fokus juga dari segi social media marketing? Macam mana my harapan sudah tentunya lah, because kalau you nak kembangkan sekarang ni, yang paling murah still is melalui social media. So merupakan sesuatu cara untuk melihat kepada keberkesanan produk you ataupun service you dengan cara yang paling mudah sekali. Cost effective dengan you sekarang ni boleh buat target audience, you boleh pilih. Betul. Tapi yang paling penting adalah target audience yang mana satu, persona yang mana satu. Sebab kadang-kadang kalau kita nak broadcast sahaja dengan begitu, it's not as easy lah, tak begitu mudah, sebab tak semua orang mungkin tak suka benda yang you nak sampaikan. Jadi itu yang kita terapkan dalam semua kita punya modules adalah untuk memastikan you kenal siapa you punya target audience yang sebenar, siapa yang akan membeli daripada you, dan secara marketing yang lebih niche dan targeted lah daripada broadcasting secara menyeluruh. Dan yes, memang TikTok pun saya pun yang tutu kan, main hafal pun kena catch up sangat. Kita kena catch up, setuju. Susahnya. Tapi jangan sampai my husband kata jangan lebih-lebih jadi ikut kesesuaian lah, kesesuaian audience, sesuai you sebagai influencer, asalkan mungkin you kena ada substance lah. So at the end of the day is apa yang you jual adalah produk dan servis you, dan you kena berikan nilai yang sepatutnya kepada customer you. So kalau you kenal tu, memang dalam training, workshop, expert, mentoring semua kita cover, insyaAllah. Menarik. Barulah betul-betul orang kata content creator, maksudnya you betul-betul bagi content, bukan sekadar bukan sekadar video-video posting yang macam tiada arah tapi tuju. Mungkin untuk yang ada my harapan ni, beza dia lah dia orang membantu macam mana yang orang kata how to properly plan on social media. Sebab dia berbeza tau, content creator dengan orang yang startup ni, semua buat bisnes ni, dia berbeza dari segi dia orang punya matlamat. Julia, macam mana dengan ni Syah pula ni pasal social media, macam mana penggunaan Kunang-kunang Pictures sendiri. Kunang-kunang Pictures ni nama company ni adalah Kunang Pictures Group sebenarnya. Di bawahnya ada beberapa company lah. Jadi apa yang kita guna adalah sekarang ni Kunang Pictures ni kita business to business. Jadi kita tak perlulah terlampau heboh sangat nak reach orang lah apalah dia dah lah. Jadi apa yang perlu kita niche targeted marketing lah. Betul. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu kukuhkan profile. Maksudnya bila orang type Kunang Pictures, ada keluar kita punya website, lepas tu ada blogger yang tulis tentang kita, lepas tu ada keluar kita punya job-job sebelum ni. Dalam sosial media kita pun bukannya kita nak post benda-benda viral, tak. Apa yang kita buat adalah kita tunjuk macam mana kita shoot. So banyak video BTS, create your own portfolio lah. Yes, macam gempaknya power dia shoot, nampak gila, set dia nampak proper, contoh macam tu lah. So kita tahu bahawa dalam marketing tu, selain pada dalam marketing tu dia ada advertising tu tadi tu yang nak reach orang lah apa dan sebagainya. Sebelum tu kita kena tahu tentang media planning, maksudnya tujuannya apa, nak reach apa, siapa kita punya targeted audience. Bila kita berbisnes ni, of course akan ada challenges dia, akan ada cabaran, dugaan, rintangan dan halangan. 4 sinonim saya bagi di situ. Ada, nampak intellectual kan. Macam mana kita nak galakkan lagi anak-anak muda ni, generasi Y, generasi Z, untuk involve
dalam dunia perniagaan? Oh, kita tak nak start dengan orang yang muda lagi ke? No, Kita nak orang yang berpengalaman. It means you lagi muda. Alhamdulillah, amin. Trivia masih diteruskan. Sila komen Sebelum kita teruskan, saya perhatikan Puan ini tadi muka dia siapa tau? Macam mana Sam? Cuba teka. Macam Widi. No, macam siapa? Tengok muka dia senyum, macam mata dia macam siapa patch. pula. Semalam. wow. Macam Aina Abdul lah. Kali-kali ku cuba. Sedikit. Ada kan mata dia. Okey, kita teruskan. Okay, disclaimer, tak ada apa-apa hubungan Oh tidak. Kalau anak-anak muda, saya rasakan kalau melihat kepada prevalence anak-anak muda untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan mana-mana macam mana pun, dia memang quite high dalam youth population. Bekas atas dasar satu, sebab tak ada peluang pekerjaan sekarang ni. Keduanya adalah out of necessity. Tak ada peluang yang lain. Atau mungkin tak ada peluang, terlalu selektif. tak semestinya. Oh, tak So you semestinya, look at youth population, kebanyakan dalam worldwide ni, kebanyakannya in the poorest regions. Kat Malaysia mungkin berbeza, tapi kita melihat bagaimana ia menjadi antara cabang supaya mereka boleh mencari sumber pendapatan yang utama. Jadi sekarang ni lebih-lebih lagi anak-anak muda yang kami lihat dia lebih nak cari tujuan hidup yang lebih bermakna. Tak semestinya ada mak bapak yang kata, oh kau keluar dari belajar kau terus masuk GLC, kau masuk Jadi sekian-sekian hidup lebih tenang hidup, dan aman. Yes, stable, tak perlu security. Tapi kita lihat bagaimana ini sudah berubah. Mereka ingin benda yang steady, but they want something yang lebih bermakna, More purposeful. kepuasan. Yang tu, kalau kepuasan tu boleh dimiliki kalau you buat menjalankan perniagaan you sendiri. Jadi memang ada terdorong untuk jalankan banyak. Dia boleh cuba sekarang ni yang bagusnya peluang terdapat di sekolah pun dah boleh start cuba-cuba. So inisiatif boleh diambil. Kita lihat bila diberi peluang oleh cikgu ataupun parents, anak-anak muda kita akan menjadi akan start something. So alhamdulillah, saya dengar cerita Encik Syah macam-macam perniagaan yang telah dimulakan. Kita ada living proof. Yes, living proof. And I think there's a lot of people yang sebenarnya yang memang tapi perlukan support system yang lebih lagi supaya boleh dijalankan secara lebih berjaya lagi, ada insyaAllah ada pendapatan yang lagi sustainable dan macam-macam lagi. Jadi kalau nak tarik, bagi saya adalah untuk menarik mereka dalam bidang keusahawanan sosial. Maksudnya bukan untuk keuntungan semata. Yes, itu kita punya mandate, matlamat. Sebab sekarang ni saya rasakan perniagaan memang jadi very sexy lah. Kalau boleh saya cakap, semua exploited nak cari CEO. No, it's romanticized. Terlalu romanticnya. CEO, you know, blazer, you know what I'm saying. So again, saya tak pakai blazer guys. Saya pun pakai juga. Tapi saya tak bermaksud macam tu lah. Tapi the idea is sekarang ni belia saya nak tahu arah tujuan mereka. Tak semestinya dalam bidang perniagaan. Boleh juga, tapi berpaksikan kepada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Impact dia lebih. So that is the sort of mindset yang kita nak terapkan, yang kami lebih utamakan lah. Tapi nak tanya Syah pula, macam mana cara kita nak macam mana cara kita nak galakkan cara kita nak galakkan anak-anak muda ni untuk start bisnes ni lah. Macam tadi awak cakap kan, cara dia start mungkin sebab minat juga. Tapi untuk mereka ni, macam Puan ini cakap tadi, sekarang peluang pekerjaan pun tak banyak. Jadi bisnes ni adalah antara orang kata, antara yang benda orang kena venture in somehow someday. Yes. So macam mana nak galakkan anak muda, kira macam saya lah, muda beberapa tahun lah kan, beritahu Syah nak start ni tapi tak tahulah macam nak start. Apa yang mungkin advice boleh berikan kepada diorang ni? Advice pertama biasanya saya akan bagi tentang mindset tadi lah. Come back kepada mindset. Kedua, saya bagi tahu yang bisnes susah. Itu saya cakap dulu. Sebab saya 2019, secara jujurnya 2019 saya balik pukul 3 pagi dan saya akan keluar balik rumah pukul 7 pagi. Saya pernah tidur dekat atas kerusi. Saya tengah buat editing, kejap lagi saya nak pergi Indon, nak shooting. Saya tidur atas kerusi macam ni. Pukul 4 tidur, pukul 5 bangun balik, flight pergi Indon, turun shoot terus 5 hari. Sangat memenatkan ya. Betul. Maksud saya semua benda perlukan pengorbanan lah. 2019 tu itulah pengorbanan saya. Tahun 2020 waktu saya diagnose kena kanser. So sorry to hear that. Lepas tu
sebelum tu pula ada partner saya yang kata, Syah, aku nak masuk gunung-gunung lah. Tu saya kata, masuk. Dia kata nak berhenti kerja. Saya kata, berhenti. Aku boleh bayar gaji lebih daripada company kau dulu. So bila dia masuk gunung-gunung, kita bagi gaji kat dia. Dan dia bila dia dah start operate, dalam beberapa bulan, bila saya kena cancel, saya tak boleh nak pergi atau office. So dia boleh operate company yang dah jalan, yang dah boleh bayar gaji. Apa yang saya korbankan 2019, 2020 saya dapat tuai. Saya tak datang office tapi saya dapat duit. Itulah business. Itulah benih yang kita tanam awal-awalnya dahulu tu kan. Jadi nak tak nak, first kali kena berkorban lah. Jadi nasihat saya pada orang-orang yang nak mula bisnes, berkorban dulu. Nak tak nak kena henyak dulu. Tapi ada orang yang salah juga. Dia henyak, dia pergi ke arah dia tak ada businessman, tapi dia pergi ke arah self-employed. Bekerja sendiri. Bekerja sendiri. So bila bekerja sendiri ni, bila kita tak buat kerja, tak ada duit. Betul. Jadi nak tak nak, daripada bekerja sendiri, dia kena fikir macam mana dia boleh jadikan bisnes tu, maksudnya pekerjaan self-employed tu menjadi bisnes. Itu skill yang dia kena develop lah. Faham. So tadi kita dah bercerita dengan Syah kan pasal challenges ataupun persediaan untuk start business ni. Tapi kita dah cakap pasal sebab dengan My Harapan ni, perbezaan dia lain kan. Bukannya business tu hanya untuk keuntungan semata-mata. Dia ada macam mana your business can contribute to the society. Betul. So kita tanya macam pasal involvement dalam business tu sendiri, macam mana kita nak kaitkan social entrepreneurship ni dengan skill development anak muda sekarang. Antaranya pertamanya saya melihat social entrepreneurship sebagai model untuk membangun belia. This is what we are doing lah. So kita gunakan model social entrepreneurship untuk mengubah mindset anak-anak kita supaya bila dia membuat sesuatu, dia tahu ada kepentingannya kepada purpose. Profit tu tetap penting, tapi profit tu again berpaksikan kepada purpose, dan path tu bagaimana you nak tahu cara you nak melalui roda tai chi insyaAllah tak lah. But the idea that yes, you need to navigate lah dengan pelbagai orang. So the idea is lebih awal dia diterapkan dengan skill-skill ni pada usia yang lebih muda lagi bagus. So kita melihat anak-anak kita yang melalui proses program kita lihat yang dia ada, dia punya self-efficacy. Maksudnya dia berasa dia boleh teruskan dan bermotivasi sebab dia ada kompetensi, dia ada skill. Tanpa perasaan itu, dia tak boleh move forward. So itu benda yang kami rasakan. Social entrepreneurship again is the idea that you can do something with purpose, dan yang amat sesuai untuk anak-anak muda kita, lebih-lebih selepas pandemik. Kita melihat pelbagai masalah kan yang dah di-highlight, that arise as a result of pandemic. So kita lihat ia boleh mengubah cara kita berfikir berkenaan dengan normal capitalism. Itulah yang kita nak. How do we involve social entrepreneurship dengan belia? Maksudnya belia dalam social entrepreneurship sendiri, iaitu sebagai usahawan yang memang menerajui semua inisiatif ataupun usahawan itu sendiri, perniagaan itu sendiri, tapi keduanya menjadi beneficiaries kepada usaha you. Itu yang saya nak shoot sekejap, nak jump terus kat situ sekejap. Macam mana kita nak bagi diorang ni actually peka dengan keperluan sekeliling selain dari memikirkan keuntungan? Melalui pengalaman. That means you putting them in a situation where they have to menghadapi apa yang dia tak dalam bubble dia sendirilah. Maksudnya kena diberikan pendedahan, iaitu kita kena melihat kepada masalah yang memang sedang berlaku di kawasan, at least within your communities. Imagine kalau you boleh mengubah nasib at least seorang. You mula-mula dengan seorang, lepas tu insya-Allah dia akan lebih peka dengan masalah yang dihadapi oleh orang di sekeliling you at the very least. Tu yang dia akan sebenarnya kawan aku sebelah aku pun menghadapi masalah ni. Aku, oh my god, I'm so privileged. Macam mana kita boleh mengubah nasib bersama-sama? This is something I can do. So tapi dia perlu support lah. So tu di mana memang kena ada sokongan daripada cikgu, daripada guru besar, daripada pelbagai pihak. So this is where adults come in lah, yang set mahasiswa dan lain-lain. Okay, itu sedikit sebanyak kita bercakap pasal social entrepreneurship ni dan juga business pada usia muda. Mungkin kita ada sebenarnya adalah dua, sebenarnya kalau kita tengok balik kan, Patch, sebenarnya Puan Nini dia menceritakan dari segi sudut yang lain. Bagaimana social entrepreneurship tu
dibuat dan bagaimana dia boleh contribute to the business dekat orang anak-anak muda. Tapi untuk Syah yang tadi cerita macam mana anak-anak muda ni nak start, macam mana, apa yang perlu dihadapi, apa perlu yang dibuat. So cabaran, halangan dan sebagainya. Mungkin input-input ni boleh diambil. Terkejut Syah padang tadi. Tak ada soalan ke? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Input-input yang kita dapat hari ni mungkin insyaAllah untuk anak-anak muda, saya yakin ramai je nak start bisnes. Sebenarnya mungkin tak ada orang kata ilmu, tak ada orang kata keberanian nak buat start bisnes tu. Dan terima kasihlah kepada panel kita hari ni. Jadi harapnya juga daripada video ni juga mungkin orang-orang macam Zaidi kata, bila nak start do something kan selalunya kita akan refer to a lot of videos dan sebagainya. Jadi harap-harapnya video ini juga boleh berfungsi sebagai salah satu medium yang anda boleh tengok untuk orang kata menguatkan lagi semangat anda untuk memulakan sesuatu perniagaan. Dan sebelum kita mengakhiri kita punya podcast hari ni, kita nak juga persilakan kedua-dua panelis kita, mungkin ada any last words kepada mereka yang menonton. Silakan. Nasihat saya lah, saya rasa nasihat saya kepada sesiapa juga yang berniat untuk buat bisnes, first thing first is cari cara untuk setting your mindset. Sentiasa tahu bahawa perniagaan ni tak mudah, tapi bila dah dapat dia jadi mudah. Macam tu. My advice ketika saya muda dulu lah, if I can give this, is to ask for help bila perlukan bantuan. Jangan malu-malu untuk meminta bantuan ataupun untuk mendapatkan ilmu daripada mungkin you rasa macam ni daripada Encik Syah. Jangan malu. Itu yang penting. Secondly is to listen. Maksudnya jangan listen tapi not listening, actual listening lah. Sebab pelbagai benda yang boleh you belajar tanpa you melakukan kesilapan yang sama. So the idea is not to make the same mistakes yang dilakukan oleh orang lain. So antara benda tu lah. Dan lastly adalah untuk berani, iaitu have courage untuk mencuba. Sebab sekarang ni ada sokongan yang diberikan bukan saja daripada pihak My Harapan, tapi dari pelbagai agensi dan juga ramai di antara entrepreneurs. Encik Syah, I'm sure dia akan mentor, dia akan coach startup-startup yang baru. Jadi again is jangan segan, jangan malu untuk bertanya. Yes, untuk mereka yang nak mencari bantuan atau dapatkan bantuan daripada My Harapan, boleh check out dia punya website myharapan.org. Betul? Okay, Patch, itu sahaja untuk Sesame Podcast untuk segmen pula untuk episod kali ini. Yes, sekarang kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang sudi meluangkan masa kita lepak-lepak borak santai pasal bisnes, dan juga kepada Zaidi Aziz yang sudi menemanikan saya hari ini. Dan seperti biasa, kalau anda semua ada topik lain yang ingin dikongsikan, yang nak kita orang discusskan ke apa kan, boleh type di ruangan komen korang nak kita orang buat episod apa next week. Bukan next week ni, next week podcast. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen dan subscribe Seismic TV. Dan boleh beritahu kat komen juga sama ada mahukan saya seterusnya atau keluarkan ras. Tak baik. Tak baik. Tak ada, saya takkan masuk lagi dah. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua menonton. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Bye.